Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Murid-murid yang dikasihi Allah semua, kita akan mempelajari tajuk taati pemimpin. Mentaati pemimpin. Siapa pemimpin kita? Pemimpin kita ialah Perdana Menteri kita. Kalau pemimpin di rumah, iaitu ayah dan ibu kita. Kalau pemimpin di sekolah, kita ada guru, ketua kelas, pengawas. Kalau pemimpin dalam masyarakat, kita ada ketua kampung atau ketua taman dan sebagainya. Itu adalah pemimpin. Jadi mari kita tengok apa hadis Nabi berkaitan dengan pemimpin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alal mar'i al-muslim as-sam'u wat-ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Yang mana maksudnya, mendengar dan mentaati pemerintah adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada dalam perkara yang disukai atau yang tidak disukai, selagi dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Jika dia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidaklah wajib dia mendengar dan mentaati. Hadis riwayat Muslim. Baik, dapat tak anda kaitkan dengan situasi sekarang? Ya, situasi sekarang kita perlu patuh kepada SOP seperti mana yang diarahkan oleh pemerintah kita. Adakah SOP itu melanggar ataupun dikategorikan sebagai maksiat? Tentulah tidak, kerana SOP adalah untuk menjaga kita daripada terkena musibah, iaitu virus COVID-19. Jadi adakah kita wajib taat? Ya, kita wajib taat kepada arahan pemerintah untuk mengamalkan SOP di mana jua kita berada. Baik, kita teruskan di sini, iaitu maksud pemimpin. Pemimpin ialah orang yang bertanggungjawab memimpin sesebuah kumpulan, persatuan atau negara. Dalam konteks pemimpin diri sendiri, maksudnya kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Siapa lagi nak bawa diri kita? Ibu bapa boleh bagi nasihat, bagi teguran, boleh bawa awak pergi ke tempat-tempat ataupun tuition, sesi-sesi untuk menaikkan motivasi awak. Tetapi jika dalaman awak masih tidak ada sikap untuk memimpin diri walaupun diri sendiri, maka awak tidak mampu untuk memimpin ataupun memperbaiki diri awak. Baik, pemimpin di peringkat sekolah iaitu guru besar, pengawas, ketua kelas dan ketua-ketua yang dilantik untuk mengetuai sesuatu kumpulan. Pemimpin dalam konteks negara iaitu yang di Pertuan Agong, yang di Pertuan Agong kita, dan juga Perdana Menteri. Mari kita teruskan lagi ke muka surat yang seterusnya. Baik, kita tengok di sini cara mentaati pemimpin. Bagaimana kita nak mentaati pemimpin? Yang pertama ialah bekerjasama dan memberi sokongan kepada usaha kebaikan. Kita bagi kerjasama dan kita sokong. Contoh, kita sekarang ni dalam proses nak memvaksin rakyat Malaysia. Jadi kita bagi kerjasama, kita datang untuk vaksin dan kita sokong. Kita bagi sokongan moral untuk para frontliners kita. Yang kedua, menasihati dengan cara yang baik. Ini kita nasihat kepada pemimpin kita. Sebagai contoh, ketua kelas, kita nampak dia pun sama main bising dan sebagainya. Jadi apa kita buat? Kita nasihat ketua kelas kita. Yang ketiga, sentiasa mendoakan kebaikan. Kita doakan supaya pemimpin-pemimpin di negara Malaysia ini menjadi orang yang baik, orang yang taat pada perintah Allah, orang yang akan memberikan kebaikan kepada semua rakyatnya tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Dan yang keempat, menghargai jasanya. Kita hargai jasa pemimpin kita yang telah bersusah payah untuk kita, bersopan dan tidak meninggikan suara ketika berbicara dengannya. Sampai kita bercakap dengan ketua kelas kita, jangan kita tinggikan suara.
Jangan kita menunjukkan tiada adab, tiada adab ataupun rude, kurang ajar. Yang terakhir, patuhi dalam perkara kebaikan. Kalau ketua kelas kita, contoh katakan dia memberi arahan yang baik, contohnya meminta awak senyap, minta awak siapkan kerja sekolah, hantar kerja rumah dan sebagainya, kita patuh. Tetapi kalau dia memberi arahan yang tidak baik, contoh arahan itu akan menyebabkan perkara yang tidak baik berlaku ataupun mendapat dosa, jadi kita tidak perlu ikut. Bahkan kita perlu tegur pemimpin kita itu dengan cara yang baik. Baik, kenapa? Kenapa kita perlu mentaati pemimpin? Apa kepentingannya? Yang pertama, mengembangkan syiar Islam, menunjukkan Islam itu bagus. Kita taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin. Islam menyuruh kita mentaati pemimpin, bukan melawan, bukan menentang. Kemudian yang kedua, memantapkan keimanan kepada Allah. Kita latih diri kita untuk mentaati pemimpin. Itu maksudnya kita mentaati perintah Allah. Kemudian menjamin keamanan, betul? Menjamin keamanan. Bila kita tidak mentaati pemimpin, dia akan berlaku kacau bilau. Contoh dalam keluarga sendiri, jika kita tidak mentaati mak ayah kita sebagai pemimpin keluarga, hidup kita tidak tenteram, kita tidak bahagia, kita tidak aman. Sentiasa fikir mak ayah kita akan marah kita, abang kita akan marah kita akan rasa resah, kita akan rasa tidak senang hati. Dan mendapat keredaan Allah, tentulah setelah kita amalkan ataupun kita mentaati pemimpin ini, kita mengikut suruhan Allah, suruhan Nabi, Allah memberikan keredaannya kepada kita, keberkatan, kebaikannya kepada kita. Dalam konteks negara, rakyat yang mentaati pemimpin ini akan disegani oleh negara luar. Negara luar akan respect pada kita ini, negara Malaysia. Seterusnya, jika saya terlalu laju, awak boleh pause dan boleh tengok slide ni sebaik mungkin. Seterusnya, akibat tidak mentaati pemimpin. Yang ini kita boleh fikirkan. Kita boleh fikirkan secara logik akal. Sekiranya kita menimbulkan kekacauan dengan tidak mentaati arahan-arahan pemimpin kita. Ini contoh sahaja. Yang mana yang pertama, mendapat kemurkaan Allah, tiada keberkatan hidup, merendahkan maruah diri. Kemudian seterusnya, warna merah sini kita dapat tengok ibu bapa sedih. Ibu bapa kita sedih melihat kita yang tidak taat pada dia, yang tidak menghormati ibu bapa, walaupun pengorbanan yang banyak telah ibu bapa kita lakukan. Satu kesalahan saja kita terus hukum mak ayah kita ni jahat, tidak tahu hormat privasi kita, tidak tahu cara nak menyayangi kita dan sebagainya. Sedangkan daripada kita kecil, mula lahir sampailah kita hidup sekarang, semuanya adalah berkat bantuan dan bimbingan mak ayah kita. Dan yang seterusnya, hidup tidak bahagia, negara huru-hara dan kacau bilau, merosakkan harta benda, imej negara akan buruk. Banyak, semua ini adalah perkara-perkara yang tidak baik. Diambil tindakan disiplin jika di sekolah, dibenci oleh rakan, vandalisme berleluasa, menyebabkan kemalangan, menyusahkan pengguna lain, dikenakan tindakan undang-undang. Banyaklah perkara-perkara ini awak boleh fikirkan dan awak letakkan itu sebagai sempadan supaya kita tidak lakukan perkara-perkara yang tidak baik ini. Seterusnya, yang terakhir, sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maksudnya setiap kamu adalah pemimpin. Setiap awak, kita semua ni adalah pemimpin dan kita bertanggungjawab atas pimpinannya. Jadi setelah selesai video ini, saya harap awak dapat menjawab soalan yang saya akan berikan melalui quizzes. Sila klik link tersebut dan jawab semua soalan yang mudah. Hantarkan jawapan anda kepada saya untuk kita buat penilaian PBD. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.